Salam Malaysia Madani, berita pagi bersama saya Vimalah Kasturi Virasami. Saudara, kita bermula dengan berita luar negara. Recep Tayyip Erdogan menang pilihan raya Presiden Turki. Erdogan membuat penampilan pertama selepas kemenangan bersejarah dengan berucap kepada ribuan penyokong beliau di Istana Presiden di Ibu Negara Ankara. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyeru perpaduan selepas menang dalam pusingan pilihan raya yang meneruskan pemerintahan sehingga tahun 2028. Kesaan Erdogan dibuat selepas pilihan raya yang menyaksikan beliau menewaskan pemimpin sekular pembangkang Kemal Kılıçdaroğlu. Erdogan menyatakan bahawa pilihan raya ini adalah paling penting pada era Turki moden. Turki melaksanakan pilihan raya penentu selepas tiada calon memperoleh 50% undi dalam pemilihan pusingan pertama 14 Mei lepas. Pilihan raya Presiden kali ini menentukan pemimpin yang mengetuai Turki dengan hampir 85 juta penduduk. Pemilihan Erdogan 69 tahun sebagai pemimpin tertinggi bakal memperhebatkan hala tuju dan tadbir urus ekonomi Turki. China terpaksa memadam 1.4 juta hantaran di media sosial kerana penyalahgunaan akaun tersebut yang melibatkan penyebaran berita palsu, kabar angin dan maklumat berbahaya. Pentadbiran Ruang Cyber China CAC menyatakan sebanyak 67,000 akaun media sosial ditutup antara 10 Mac dan 22 Mei lalu dengan 8,000 daripadanya ditutup secara kekal. Kira-kira 930,000 akaun lain pula digantung. China memantau banyak akaun media sosial dalam usaha membersihkan ruang cybernya sekaligus memudahkan pihak berkuasa melakukan kawalan sejak 2001. Sekurang-kurangnya 11 maut manakala 13 yang lain cedera selepas ditimpa runtuhan salji di utara Pakistan. Agensi Pengurusan Bencana Pakistan memaklumkan insiden berlaku berhampiran Shauntar Valley Pass di tapak perkhemahan Bakarwal di wilayah Gilgit, Baltistan. Ketika kejadian 25 individu daripada keluarga Gujar serta haiwan ternakan ditimpa runtuhan salji. Setakat ini 8 mayat telah ditemukan dan usaha mencari mereka yang masih hilang giat dijalankan. Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Peladangan dan Komoditi Datuk Seri Fadila Yusof selamat tiba di Brussels, Belgium pada pukul 5.30 pagi waktu Malaysia. Beliau mengetuai delegasi Malaysia untuk mengadakan pertemuan dengan barisan kepimpinan tertinggi Kesatuan Eropah EU bagi membincangkan pelaksanaan peraturan bebas penembangan hutan EUDR. Laporan wartawan Faraya Zubir di Brussels, Belgium. Misi ini merupakan kerjasama antara Kerajaan Malaysia dengan Indonesia di bawah Majlis Negara-Negara Pengeluar Sawit CPOPC. EUDR telah diperkenalkan oleh EU pada November 2021 bagi menghadkan penembangan hutan akibat penggunaan komoditi serta produk pertanian dari seluruh negara. Mesej yang ingin disampaikan Malaysia jelas. Pelaksanaan EUDR dilihat tidak adil. Ia satu tindakan kawalan bukan tarif yang boleh memberi kesan negatif terhadap perdagangan bebas, khususnya apabila ia hanya menyasarkan produk agri-komoditi tropika daripada negara-negara membangun, melibatkan nasib jutaan pekebun kecil, sekaligus menjejaskan rantaian bekalan global. Ini merupakan lawatan pertama Datuk Seri Fadilah ke Eropah sejak dilantik Timbalan Perdana Menteri. Selepas Brussels, beliau akan ke London, United Kingdom bagi mengadakan lawatan rasmi selama 4 hari bermula 1 Jun ini. Dalam rangka lawatan itu, beliau akan mengadakan pertemuan dengan beberapa menteri yang berkaitan dengan sektor agri-komoditi selain menyampaikan ucap tama pada Forum Antarabangsa Minyak Sawit Mampan ISPOF. Laporan Farhia Zubir dari Brussels untuk Berita RTM.
Sempena Hari Wartawan Nasional Hawana 2023, Perdana Menteri menyeru pengamal media berusaha pupuk kesedaran dalam usaha wujudkan budaya baharu dalam industri kewartawanan. Jelas Datuk Seri Anwar Ibrahim, tugas wartawan bukan sekadar merakam detik, malah mencetus idea berdasarkan nilai-nilai selari konsep Malaysia Madani terutama berkaitan demokrasi. Malaysia ini madani dan demokrasi. Maknanya kita nak terapkan nilai. Bukan pahaman sempit yang boleh melemah dan mematikan semangat atau memecah belahkan rakyat. Jadi pemupukan nilai itu penting. Dan madani ini bagi saya istimewa atau uniknya ialah kerana penekanan tentang nilai dan akhlak itu mendasari pemikiran kita dalam bidang pembangunan, kebebasan, kewartawanan dan lain-lain. Dan sempena Hari Wartawan Nasional Hawana 2023, Perdana Menteri mengumumkan peruntukan RM1 juta untuk tabung kasih Hawana yang bertujuan membantu wartawan veteran dan bekas pengamal media yang berdepan keuzuran dan kesukaran hidup. Tugas wartawan bukan hanya merakam tetapi pencetus idea kepada pelbagai perubahan berdasarkan nilai dan akhlak sebagaimana yang digagaskan menerusi konsep Malaysia Madani. Pada masa sama, beliau juga mahu pelaporan media di negara ini tidak terbatas dan bebas sepenuhnya daripada sebarang pengaruh. Perdana Menteri berkata demikian ketika merasmikan sambutan Hawana 2023 di Ipoh bertemakan media bebas tunjang demokrasi. Selain bantuan kewangan, Kementerian Komunikasi dan Digital KKD juga akan meneliti beberapa langkah untuk membantu bekas pengamal media mendapatkan pekerjaan. Ini termasuk memanfaatkan ekonomi digital dalam meneruskan kelangsungan hidup mereka. Kerajaan akan terus mendampingi bekas wartawan terutama mereka yang menghadapi masalah kesihatan dan kewangan. Saya harap kita dapat teliti bagaimana pihak-pihak lain juga boleh turut serta dengan memberi sedikit sumbangan kepada tabung tersebut. Ini insya-Allah saya akan teliti dengan penganjur Hawana dan juga dengan pihak Kementerian Kewangan supaya mungkin beberapa perkara dapat diteliti membolehkan dan memudahkan pihak lain membuat sumbangan sedemikian rupa. Sementara itu, penerima tabung kasih Hawana 2023 memuji usaha yang dilakukan oleh kerajaan itu bagi membantu komuniti media yang berdepan dengan kesukaran dan cabaran hidup. Kali ini macam function lah. Saya banyak suka hati siapa Pak. Kita tua sudah pensiun pun tak ada kasih orang lupa. Itu banyak bagus ini macam. Saya banyak suka hati ini macam. Ini satu berita gembira lah buat veteran, wartawan veteran lah. Jadi diharapkan ia dapat diteruskan lah. Sebab masih ramai lagi bekas wartawan di luar sana yang amat memerlukan bantuan dalam meneruskan hidup. Setakat ini, 6 penerima telah menerima sumbangan daripada tabung tersebut. Sementara itu, sempena sambutan Hari Belia Negara, RM5 juta disalur kepada Majlis Belia Malaysia MBM bagi memperkasa golongan muda memacu negara. Perdana Menteri berkata peruntukan diberikan selepas berpuas hati dengan prestasi ditonjolkan MBM selain elak berlaku kengkangan kewangan. Kita bantu sekadar yang mampu, tetapi oleh kerana memandangkan saudara Izzat Hamid, Izzat Afifi dan rakan-rakan menunjukkan kesungguhan mereka termasuk dalam menjayakan negara madani dengan keyakinan, dengan ilmu, dengan nilai, dengan ihsan, maka saya setuju supaya diberikan peruntukan RM5 juta. Beliau berucap demikian pada majlis perasmian sambutan Hari Belia Negara peringkat kebangsaan di Port Dickson, Negeri Sembilan.
MBM mempunyai keistimewaan tersendiri kerana mewakili persatuan, kaum dan agama sekaligus boleh mendidik belia mengenai semangat perpaduan. Golongan belia disaran meningkatkan ilmu dalam bidang keusahawanan sebelum menjinakkan diri dalam bidang perniagaan. Timbalan Menteri Kewangan 1, Datuk Seri Ahmad Maslan memaklumkan telah mengemukakan cadangan untuk menjadikan keusahawanan sebagai subjek teras peringkat sekolah menengah. Kerajaan juga telah menyediakan pembiayaan RM40 bilion bagi membantu melahirkan usahawan belia. Kemudahan pinjaman dan jaminan pembiayaan, dana pembiayaan PMKS iaitu perusahaan mikro kecil sederhana merangkumi pinjaman langsung, pembiayaan alternatif dan jaminan pembiayaan RM40 bilion. Beliau merasmikan Majlis Perhimpunan Agung Tahunan Gerakan Belia 4B Malaysia kali ke-42 dan 43 di Bandar Saujana Putra. Beberapa perubahan termasuk pelaksanaan pendidikan secara anjal bakal dilakukan Kementerian Pengajian Tinggi KPT. Keperluan itu termasuk cadangan melaksanakan sesi pembelajaran beberapa tahun di universiti dan di rumah secara dalam talian. Perubahan itu bagi menarik lebih ramai golongan muda melanjutkan pengajian ke peringkat tinggi selain tempoh sebahagian kursus dipendekkan dari 4 tahun kepada 3 tahun. Selain kemasukan ke TVET berdasarkan keputusan peperiksaan awam. Kita akan tekankan kepada industrial training dan work-based learning. Maknanya tak semuanya mesti dalam kelas. Kalau work-based learning, beberapa bulan dalam industri. Jumlah permohonan kemasukan ke universiti awam dari 2020 hingga tahun lepas meningkat sehingga 85%. Malaysia bercadang untuk mewujudkan wilayah ekonomi serantau antara Johor dan Singapura dalam usaha mengukuhkan potensi ekonomi negeri tersebut. Menurut Menteri Ekonomi Rafizi Ramli, sudah ada idea atau cadangan awal daripada kerajaan negeri, kerajaan persekutuan dan kerajaan Singapura menerusi pertemuan berkala ketiga-tiga pihak namun belum lagi diangkat sebagai cadangan rasmi. It is actually a regional economic region. Is not a state. That's how we see it, and because of that, the approach will be different, and we will work closely to optimize all the opportunities around it. Baik sebagai sebahagian Malaysia, but yang penting juga ialah due to its proximity and the economic ecosystem between Singapore and Johor, and we think that presents a big opportunity for us to benefit mutually when we approach Johor and Singapore as an economic zone rather than one state and one country. Beliau menjelaskan kepada pemberita selepas menghadiri sesi libat urus kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 RMK-12 di Majlis Bandaraya Iskandar Puteri Johor Bahru. Cadangan itu akan diangkat pada mesyuarat Kabinet sebelum dibawa ke mesyuarat tahunan Jawatankuasa bersama peringkat Menteri Malaysia Singapura untuk Iskandar Malaysia yang dijangka diadakan pertengahan Julai ini. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM berhasrat meneroka kaedah penanaman padi air masin yang merupakan antara usaha bagi meningkatkan pengeluaran beras negara pada masa depan. Ini di peringkat awal sekarang ni sedang di peringkat perbincangan supaya kita boleh kawasan-kawasan di tepi laut yang air masin naik itu tidak dibiarkan menjadi tanah haram. Boleh digunakan akan datang dengan teknologi dan pandangan-pandangan yang akan kita minta pandangan expert daripada luar. Bagaimana mereka berjaya. Bukan mereka berjaya sehari, mereka buat kajian 4 tahun. 4 tahun ni kita ambil lah cara setahun 2 kali, 8 musim. Baru dia dapat benih yang sesuai. Ini kita akan terus-teruskan. Tak ada sebab Malaysia tak boleh self-sufficient dalam beras pada masa akan datang.
Selain itu, beliau berkata kaedah penanaman padi menerusi skim berskala besar seperti di Sekincan boleh dipraktikkan pesawah di Kedah sebagai usaha menghasilkan pengeluaran padi yang lebih banyak. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM memperuntukkan sebanyak 12.901 juta ringgit untuk 42 klinik berstatus daif di negeri Pahang. Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa berkata, peruntukan itu diberi bagi kos baik pulih selain menaik taraf klinik daif yang telah dikenal pasti di setiap daerah. Peruntukan itu diberikan susulan pengumuman Belanjawan 2023 untuk KKM melaksanakan inisiatif membaik pulih 400 klinik daif di seluruh negara. Perolehan Alhamdulillah kita dah selesai, jadi kita tengah tunggu untuk kerja-kerja yang seterusnya. Mulakan membina. Yalah, maksudnya proses pembinaan insya-Allah. Kita akan mulakan sebab yang penting perolehan lah. Jadi perolehan dah dapat, kerja-kerja lain mudahlah insya-Allah. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas mengadakan lawatan kerja ke Klinik Kesihatan Bukit Goh, Kuantan. Klinik tersebut antara 42 klinik daif yang akan diberi fokus penambahbaikan di Pahang, terutama dari segi kemudahan infrastruktur, ekoran peningkatan pesakit hadir menerima rawatan. Dua loji jana kuasa biogas milik kumpulan TDM Berhad berpotensi menghasilkan 29 juta kilowatt per jam tenaga boleh diperbarui pada setiap tahun. Pengerusi TDM Tengku Sri Bijaya Raja berkata, projek loji jana kuasa di kilang minyak sawit Kemaman dan Sungai Tong tersebut yang bernilai hampir 50 juta ringgit yang beroperasi sepenuhnya pada Jun 2020. Kedua-dua projek loji jana kuasa tersebut menggunakan sistem lagun tertutup dan dapat menjana 2 megawatt setiap jam ke grid tenaga nasional Berhad. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam majlis perasmian loji jana kuasa biogas TDM di Kampung Padang Kubu. Selain itu, Sultan Terengganu Sultan Mizan Zainal Abidin berkenan mencemarduli merasmikan loji jana kuasa biogas tersebut. Tengku Sri Bijaya Raja berkata, TDM komited dalam mencari ruang untuk mempertingkatkan kualiti perniagaan, pada waktu yang sama berusaha memastikan kelestarian alam sekitar terjamin. Jelasnya, pembinaan itu juga merupakan salah satu strategi TDM bagi mengoptimumkan pengurusan rawatan influen kilang sawit bagi mengurangkan pelepasan gas rumah hijau. Ia juga sekaligus mengurangkan jejak karbon dalam menuju ke arah memacu pembangunan mampan. Projek ini turut menerima pengiktirafan daripada Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia dan Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur. Harga berpaturan dan pelbagai genre antara ditawarkan dalam Pesta Buku Antarabangsa PBA KL 2023. Tawaran itu berjaya menarik minat pencinta buku dari pelbagai lapisan masyarakat. Berlangsung selama 10 hari sehingga 4 Jun, penganjuran kali ke-40 itu menyasarkan 900,000 pengunjung, menghimpunkan 211 syarikat dan pempamer dalam industri buku. Ia memudahkan pengunjung membandingkan harga. Pesta buku ni, kita boleh pergi dapatkan banyak buku dengan harga yang murah. Lepas tu dapat promosi yang kau-kau punya. Lepas tu, lain macam kalau kita biasa nak pergi kedai, kita kena beli banyak buku, pergi banyak kedai kan. So kalau kat sini semua ada kat situ. Nak komik, nak buku, Al-Quran pun ada. Senang lah kat sini macam-macam. Lepas tu kat sini pun senang kita nak jumpa penulis dia dengan dapat autograf semua. Datang dengan isteri dengan anak-anak untuk ke pesta buku ni lah. Kali ni pesta buku ni nampak macam meriah lah kan. Sekarang ni so banyak benda yang kita boleh dapat lah. Daripada kat sini kita boleh tengok daripada buku kanak-kanak sehingga buku orang dewasa. Macam-macam macam-macam. Buku healing ada, pasal Islam ada. Sebenarnya lebih kepada nak jumpa penulis je. Bagi para penerbit, peluang dimanfaatkan sepenuhnya untuk memperkenal karya baharu kepada umum. Platform Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur ni adalah salah satu platform yang sangat bagus untuk semua penulis seluruh Malaysia untuk mempromosikan buku masing-masing. Hari ini kita tengok daripada pagi sampai sekarang orang tak putus-putus datang lah. So daripada segi fizikal kat sini, memang kita berlingkat lebih tinggi lah.
dianjurkan bermula 10 pagi hingga 10 malam di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur PBAKL 2023 turut dilaksana secara hybrid bagi membolehkan pembelian secara dalam talian. Kelab Kebajikan dan Sukan KKS Jabatan Penyiaran Malaysia mengadakan projek jejak gelandangan sekitar Kuala Lumpur Khamis lalu. Program melibatkan penyertaan seramai 50 warga jabatan itu serta kolaborasi bersama beberapa rakan strategik. Menurut Presiden KKS Ismail Senan, antara objektif program bagi meningkatkan kesejahteraan golongan gelandangan melalui sokongan sosial, emosi dan bantuan secara fizikal. Harapan saya lah semoga program-program macam ini kita perluaskan di negeri-negeri. Kita libatkan stesen-stesen artis negeri untuk sama-sama menjayakan program ini. Dan kita akan buat program ini bukan setakat program gelandangan saja, program-program sosial lain, kemasyarakatan yang lain. Kita akan perluaskan lagi dah. 200 pek makanan kering dan barangan keperluan harian serta 100 kotak makanan diagihkan kepada golongan tersebut. Penerima sumbangan ditemui menzahirkan rasa syukur atas sumbangan dan keprihatinan diberikan. Program macam ni saya sudah lalui dekat PTG saya ada 10 kali lah. Jadi setiap kali pun memang meriah. Terutamanya untuk orang-orang yang duduk sini. Kalau boleh program macam ni diteruskan lagi lah, dibuat lagi lah macam ni. Supaya dapat menjentik semangat kita orang semua. Semangat orang yang macam orang gelandangan macam kita orang ni. Seramai 35 anak yatim dan kanak-kanak kurang bernasib baik diberi tajaan berkhatan secara percuma melalui program Sunaton. Program ini dianjurkan oleh Tanggungjawab Sosial Korporat Menteri Besar Selangor MBI antara lain bertujuan untuk melatih doktor, penolong pegawai perubatan, jururawat dan perubatan pengamal untuk melakukan berkhatan dengan cara yang selamat. Ketua MBI Ahmad Azri Zainal Nur berkata pengamal perubatan ini juga akan dilatih untuk melakukan berkhatan menggunakan 4 teknik yang berbeza dengan selamat dan mengelakkan komplikasi utama. Kumpulan pengamal perubatan ini juga akan diambil menjadi sebahagian daripada Persatuan Bantuan Perubatan Malaysia Sukarelawan untuk kanak-kanak kurang bernasib baik di negeri Selangor. Selain itu, program ini juga merekrut sukarelawan Bantuan Perubatan Malaysia program tahunan Sunaton masyarakat di kawasan-kawasan yang memerlukan. Dataran Labuan bergema dengan alunan selawat dalam program Majlis Perdana Labuan Berselawat yang dihadiri hampir 2,000 warga Labuan. Ini kita tahu di akhir zaman yang penuh fitnah, maka zaman ini orang melupakan Nabi. Maka kita adakan program ini agar sama-sama mendatangkan kembali kecintaan kita pada Nabi dan sama-sama kita sayang pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Mungkin insya-Allah bukan yang pertama kali, bahkan bukan pertama kali dan terakhir, bahkan inilah permulaan untuk majlis berselawat di bumi Labuan yang tercinta ini. Manfaatkan majlis-majlis agama, selawat dan munajat ilmu mampu meningkatkan kefahaman ilmu agama. Program seperti ini perlu selaras dengan konsep Malaysia Madani yang menyemai semangat perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia, khususnya di Labuan. Antara penceramah ialah Datuk Nash Left-Handed, selebriti Ijrah dan Al-Fadil Ustaz Haji Arif serta Syahdan Salih, selebriti Kasidah. Sabah FC tersingkir dalam saingan Piala FA selepas tumpas kepada Kuala Lumpur City FC 1-2 pada perlawanan suku akhir di Stadium Likas, Kota Kinabalu. Ketua Jurulatih Sabah FC, Datuk Ong Kim Swee berkata, pemain hilang fokus apabila dibolosi 2 gol walaupun cuba bangkit pada babak kedua, namun KL City bermain lebih baik dalam perlawanan ini. Dengan tetamu yang datang berkunjung. Sabah mendahului jaringan 1-0 pada minit ke-6 perlawanan melalui sepakan Gabriel Perez selepas Jelton Paraiba dijatuhkan di kotak penalti KL City.
memberi kegembiraan awal kepada pasukan tuan rumah untuk mengatasi lawan. Gol yang mengecewakan pasukan pelawat itu bagaimanapun hanya mampu bertahan kira-kira 23 minit sebelum KL City berjaya menyamakan kedudukan 1-1 melalui tendangan kencang kaki kiri Romel Morales pada minit ke-29. KL City terus mengasak Sabah sebelum sekali lagi skuad bimbingan Bojan Hodak itu berjaya menjaringkan gol melalui T. Saramanan pada minit ke-44 sekaligus mengubah situasi Sabah yang mula tertekan. Saramanan mendapat peluang keemasan berdepan 1-1 dengan penjaga gol Sabah Khairul Fahmi Cik Mat selepas gagal dihalang Rizal Ghazali yang berseorangan di kawasan penalti Sabah. Bersambung babak kedua, permainan semakin panas berikutan situasi Sabah yang kurang tertekan selepas ketinggalan 2-1 terpaksa bekerja lebih keras untuk sekurang-kurangnya menyamakan kedudukan. Skuad bimbingan Dato' Ong Kim Swee melakukan banyak cubaan berbahaya termasuk melalui beberapa sepakan percuma dan tendangan sudut sepanjang babak kedua, namun semuanya hampa. KL City yang lebih banyak bertahan dan hanya sekali-sekala melancarkan serangan ke arah tuan rumah pada minit-minit akhir permainan akhirnya menarik nafas lega apabila pengadil membunyikan whistle penamat selepas masa tambahan 5 minit tamat. Sementara itu, Johor Darul Takzim JDT meneruskan dominasi menewaskan Penang FC 5-0 dalam saingan Piala FA di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri. 4 gol dijaringkan barisan pemain Harimau Selatan manakala 1 gol dijaringkan pemain Penang FC sendiri Osman Fain pada minit ke-31. JDT terus menambah gol pada minit ke-37 menerusi sepakan Jordi Ahmad. Seterusnya pada minit ke-48 hasil jaringan penalti Arif Aiman. Pertahanan JDT Corbin Ong menyumbat gol peribadi dalam petak penalti pada minit 57 sebelum Syafiq Ahmad menyudahkan gol kelima pada minit ke-90. Ketua Jurulatih JDT Esteban Solari mengakui Penang FC memberi cabaran kepada JDT terutama membuat penghantaran bola pada separuh masa pertama. Selain itu, Esteban turut memberi gambaran cabaran sukar menanti JDT di Shah Alam menjelang perlawanan separuh akhir Piala FA menentang Selangor. Untuk pantas mengeluarkan bola dari kawasan bahaya. Berita pagi berakhir di sini. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sabah dan Berita Pagi Sarawak untuk perkembangan berita setempat. Saya Vimalah Kasturi Virasami, Salam Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.